الله الله يا الله 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 يا الله. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. 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 Mari kita terus belajar menjadi orang-orang yang bersyukur. Supaya dengan syukur ini Allah janji dalam Quran akan ditambah nikmat. Ulama-ulama sebut akan dikekalkan nikmat dan ditambah nikmat. Dan golongan inilah, golongan orang yang bersyukur inilah sentiasa dia mendapat nikmat daripada hari ke hari, bertambah dari hari ke hari. Kalau dia sihat, dia makin sihat. Kalau dia taat, dia makin taat. Kenapa? Dia rasakan nikmat sihat ini adalah nikmat daripada Allah, maka dia syukur, moga-moga dia akan tambah sihat. Dia dapat belajar, dia syukur. Moga-moga dia dapat terus belajar. Dia dapat makan, dia syukur. Moga-moga Allah terus bagi dia makan. Kenapa? Bila kau syukur, Allah kata, aku tambah nikmat. Mesti ada, macam saya cakap dengan orang rumah saya tadi lah, pergi bincang kan, pagi tadi, lepas subuh tadi. Macam mana guru kami pernah cakap, kita kena ada satu sesi untuk bersyukur. Satu sesi untuk syukur tak? Satu sesi, satu session, satu majlis diri kita ni, kita menyatakan syukur je. Kita pegang tasbih, kita cakap Alhamdulillah. Dan nanti kita kata, Ya Allah, kau bagi aku umur lagi. Alhamdulillah, Ya Allah, kau bagi aku makan lagi, Ya Allah.
Terima kasih ya Allah. Ya Allah, Kau bagi aku belajar. Ya Allah, Kau bagi aku sihat. Ya Allah, Kau bagi aku duit. Ya Allah, Kau bagi aku minum. Ya Allah, Kau bagi aku boleh belajar dan aku boleh faham. Ya Allah, Kau bagi aku amal. Ya Allah, Kau bagi aku rasa untuk bersyukur atas segala nikmat yang Kau beri. Ya Allah, Engkau lah segala-galanya. Engkau yang beri, Ya Allah. Aku terima kasih pada Engkau banyak-banyak, Ya Allah. Diulang sampai dia menyebut segala nikmat. Tu nama dia sesi bersyukur. Buatlah sebelum tidur ke buat. Duduk sekejap, 20 minit ke, 10 minit ke. Jangan lapar apa-apa, lapar syukur je. Alhamdulillah, puji pada Engkau ya Allah. Engkau mengaturkan hidup aku ni. Tak ada aku kena bala, tak ada aku kena musibah. Aku terpelihara dari segala kejahatan orang. Aku terpelihara daripada segala kejahatan makhluk. Sama ada aku nampak atau tidak. Engkau yang menyelamatkan aku. Kerana Engkau adalah keselamatan ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dari Engkau juga keselamatan ya Allah. Alhamdulillah, aku terima kasih kepada Engkau ya Allah. Aku hamba datang ucap terima kasih kepada Engkau ya Allah. Memang selayaknya lah aku menjadi hamba yang bersyukur. Okey, tu dari segi lafaz. Okey. Ya Allah, aku akan buktikan syukur aku ini dengan segala nikmat yang aku dapat ni, aku akan gunakan untuk taat pada Engkau. Ini dari segi perbuatan. Maksud dia apa? Sihat, makin banyak belajar. Sihat, makin banyak solat. Sihat, makin banyak puasa. Sihat, makin banyak zikir. Sihat, makin banyak amal. Tanda syukur, tanda dia, syukur ni maknanya kita puji Allah, terima kasih ke Allah atas segala nikmat. Okey. Tanda kita syukur, kita gunakan nikmat dia ni untuk taat pada dia. Okey. Faham ke tak faham? Boleh faham tak apa saya cakap? Faham Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Syukur ni rasa dia dekat hati. Tapi tindakan dia pada jasad. Tindakan dia pada taat. Syukur pada mata, guna mata untuk buat baik. Untuk buat tengok nota, untuk tengok ayat Quran, untuk baca Quran. Syukur lidah, cakap benda baik. Bercakap dengan baik. Nasihat orang. Syukur pada telinga, boleh dengar nasihat orang. Syukur pada akal, memaham ilmu-ilmu yang baik. Memaham perjalanan-perjalanan hidup yang baik. Syukur pada hati, melihat segala keliling ni jadikan iktibar. Rancang benda baik, mulut cakap benda baik, akal fikir benda baik. Niat yang baik-baik, sangka yang baik-baik, akan datang yang baik, akhirnya akan mati baik. Itu nama dia husnul khatimah. Ni nak kena faham Ramai orang dapat nikmat menimpah ruah Dulu tak belajar, sekarang dia belajar. Tapi sedikit syukur dia. Sedikit sangat. Kadang-kadang syukur hanya dia lapas pada lidah dia, Alhamdulillah. Tapi hati dia tak rasa. Allah telah menarik badan dia, menarik akal dia, telah menggerakkan diri dia, telah memberi dia kesedaran untuk dia belajar dan dia boleh belajar. Ada orang Allah beri kesedaran pun dia tak boleh buat. Jadi dia tak melihat siapa yang tolong dia ni, siapa yang selamatkan dia ni daripada lubang jahil yang sangat dalam. Siapa yang keluarkan dia. Dia tak rasa, dia tak nampak. Dia rasa ini kawan-kawan aku yang kenalkan. Pada zahirnya gitu. Allah jadikan sebab untuk kawan dia ni dapat pahala. Tapi sebenarnya yang betul-betul hakikatnya Allah nak bagi dia ilmu supaya dia beramal dengan betul dan amal ini barulah dikira sebagai amal soleh. Allah yang Faham pilih. tidak? Allah yang pilih Ustaz. Ya, yelah. Allah yang pilih. Ini benda asas yang kita kena faham. Sama jadi macam dulu. Kurang syukur. Banyak minta, kurang syukur. Banyak minta, macam-macam minta dengan Allah. Minta ni, minta tu, minta ni, minta begini, minta begitu. Kadang-kadang banyak bertanya dengan Allah, kenapa lah aku diuji? Kenapa lah anak orang lain minta tak macam ni? Kenapa lah suami? Dia banyak tanya dengan Allah.
Sedangkan dia tak ada berhak nak tanya. Ulama kata makhluk tidak boleh bertanya dengan Allah. Kenapa ditakdirkan bagian-bagian macam ni. Tetapi makhluklah yang akan ditanya kenapa dia melakukan begini. Ni perkataan ni kena ingat. Kita tak ada hak nak tanya Allah. Tetapi kita akan ditanya bagaimana kita mengendalikan benda yang diberi. Sama ada benda itu berbentuk nikmat atau benda itu berbentuk ujian. Faham tak kalimah ni? Kalau filter api ni okey tak? InsyaAllah faham. Kalau filter api ni okey tak? Okey, Ah, okey. okey, Ustaz. Okey. Atau ni lagi okey? Tadi. Ni. Saya tengok Tak dua-dua gelap tu okey je. Saya ni masih tak jumpa lagi formula light yang betul lah. Aku Okey dah saya ni, adjust. Tak Boleh boleh dah nampak. Ustaz, insyaAllah. Boleh dah. Boleh dah ni okey dah. Okey. Jadi bila memahami dengan betul apa perjalanan yang sepatutnya kita lalui, mengetahui dengan betul destinasi mana yang kita nak pergi dan mengetahui dengan betul juga apa keperluan yang kita ada kena bawa dalam musafir kita menuju Allah ni, insya-Allah dengan rahmat dia, dengan bantuan dia, dengan rezeki dia, dengan pertolongan dia, dengan belas kasihan dia, dengan kasih sayang dia, kita akan sampai. Kita akan sampai. Usaha dari kita kena dapat keperluan. Apa keperluan dia? Ilmu, lepas tu nampak arah tuju, nampak matlamat hidup, lepas tu membandingkan dua kehidupan dunia dan akhirat, kita akan sampai. Mesti ada guru yang bimbing, kita akan sampai. Kalau tidak, tak sampai satu hal, takut sesat di tengah jalan. Paling takut, rasa macam betul jalan ni. Rupanya dia melaut, sesat barat. Sesat. Akhirnya bila mati, dia tak sampai. Tak sampai pada satu benda yang indah. Nama dia apa? Redha Allah. Tak sampai. Dia sampai tempat lain. Dan dia tak sedar, perjalanan dia ni, dia sesat. Ini bahaya ni. Ini ramai yang orang kena tipu ni. Jaga-jaga Jaga-jaga. Kalau kita tak melihat benda dengan cara yang betul, nanti kita ingatkan kaca itu permata. Kaca ni kilauan ni kuat. Kalau kita tak melihat dengan betul, nanti kita nampak semua yang kuning ni emas. Semua yang kekuningan ni emas. Kalau kita tak melihat dengan betul, nanti kita nampak pujuk rayu ni benda yang betul. Rupanya pujuk rayu dunia ni menipu manusia, pujuk rayu syaitan ni menipu manusia, pujuk rayu nafsu ni menjahannamkan manusia. Dan kita tak tahu benda ni. Kenapa? Tak belajar, hati-hati. Ramai orang dah masuk perangkap. Pengalaman hidup kita lihat ramai orang dah masuk perangkap ni. Dan Hari-hari bila kita tipu nak siasat, Ustaz. dia bila dia dah masuk, dia tak boleh keluar kalau tak ada orang beritahu dia, kau masuk perangkap, keluar. Jaga-jaga dah. Daripada apa kadang-kadang kita lihat, kita dengar orang cakap dengan kita lihat dia buat apa, kita tanya dia cerita dia buat apa. Ramai yang dah masuk perangkap ni. Jaga-jaga, perangkap ni sangat bahaya. Perangkap ni diikat, ditangkap, dihumban pergi neraka. Jaga-jaga. Jangan duduk dalam perangkap ni. Kenal perangkap ni. Macam mana diumpan kita. Macam mana diumpan kita tau. Hadus. Tak belajar, tak kena pimpin, kujun dalam lubang. Okay. Wah. Where are you? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Kita sambung kat slide ni, InsyaAllah, Ustaz. Nanti kita sambung, lepas baca slide ni,
Kita sambung muka surat 33, ketahui olehmu. Okey. Sekarang ni tengok slide. Nampak slide tidak? Dah keluar dulu slide. Nampak Ustaz? Alhamdulillah nampak Ustaz. Nampak Ustaz? Okey. Tengok sini. Dapur. Tengok Ini solat. Okey. Ini adalah amalan Zahir. khusus. Amalan khusus. Wajib. Khusus. Amalan khusus. Amalan khusus. Maknanya antara makhluk dengan Khalik. Khalik Pencipta. pencipta. Ini perkataan ni banyak disebut. Kita taruh sini kot. Kita taruh sini. Kita pusing sini. Ini macam. Ini pun sama. Ini amalan khusus. Dan pastinya amalan ni, bila dia amalan khusus ni, pastinya dia ada dia punya rukun dan dia ada dia punya syarat dan dia ada dia punya pembatal. Dan ketiga-tiga perkara inilah yang digelar sebagai satu perkataan. Yang nama dia Kaifiat. ini nama dia kaifiat. Dengan inilah dia mengesahkan ibadah. Amal ibadah ni lah. Ibadah khusus ni. Sekejap. Aku pula yang gelap lah. Situ api dah sepi. Okey. Ni. Jadi apa kaedah untuk dia mengetahui akan kaifiat ni? Apa dia kena buat? Menuntut ilmu. Orang perempuan yang nak masuk syurga ni le. Tahu? Orang perempuan nak masuk syurga ni le. Apa dia kena buat? Untuk ilmu. Goyang kaki, Taat. Berjauh. belajar. Tu nak kena belajar. Tu ilmu. Itu nama dia belajar. Belajar pula. Takkanlah bahasa baku sikit, belajar. Untuk ilmu dan beramal. Belajar. Bila dia belajar ni, akan terhasillah ilmu. Daripada ilmu ni lah, terhasilnya Amal. amal. Nampak tak? Dia punya equal to. Ni. Habis kalau orang perempuan, saya cakap perempuan lah. Sebab hadis ni perempuan Bukan kata orang lelaki tak belajar. Orang lelaki pun belajar juga.
Kalau tak belajar, rukun, ah, rukun solat tak pandai. Serasa tak erti. Mana nak masuk syurga? Betul tak? Mana nak syurga? Boleh test lah. Boleh test. Nak test boleh. Buka suara, saya tanya. Boleh jawab, okey. Kalau jawab tak lepas. Siapa nak test, buka suara. Cakap, Ustaz, test saya. Okey, saya test. Nak? Siapa nak kena test? Seorang pun tak nak buka suara. Mana tak confident. Perempuan je kan Ustaz? Perempuan je lah. Cik, pandai larikan diri je lah. Ini bukan rancangan tanyalah Ustaz. Ini rancangan Ustaz tanyalah. Lama Ustaz. Sikit lama, sikit lama. Lain. Ustaz tanyalah. Bukan tanyalah Ustaz. Ustaz tanyalah. Kalau tak lepas, tak erti, definasi tak erti, hadas tak erti, cara angkat hadas tak erti, yang menghalang hadas ni apa benda yang kita boleh buat, tak erti. Makna hadas tak erti, kecil macam mana, besar macam mana. Kalau ilmu je pun tak ada, bagaimana nak melahirkan amal yang betul? Betul? Macam mana nak masuk juga? Betul? Puasa pun tak erti. Puasa, tapi ilmu tak ada. Macam mana nak dapat ilmu, tak belajar. Macam mana nak dapat amal yang betul, tak belajar. Membatal puasa pun tak erti. Ini pada amalan khusus. Okey. Ni dia kena jaga kehormatan apa ni? Kehormatan siapa? Sendiri dan suami. Kehormatan diri. Kehormatan diri dia. Seperti pasu mangkuk dan Jaga diri sendiri. Maknanya, kalau secara kasarnya kita belajar, tutup aurat, jangan bagi dilihat. Maruah tinggi. Sambung. Boleh harap orang ni. peribadi yang Sambunglah. Peribadi mulia, itulah tuntutan agama. Aurat. Ustaz dengar Ustaz. Tak boleh orang nyanyi ni. Okey. Syarat. Tutup bentuk. Tutup pada kulit. Dan pengamatan. 2. Jangan apa? Berhias. Jangan berhias. Berhias. Kita saya cakap jangan biar dengan orang luar, kita faham lah jangan biar ni maksud apa kan. Jangan biar ni bukan di depan mahram dia, bukan dia punya suami, jangan bias. Maknanya kalau keluar kita tahu orang bukan suami kita, lelaki terutamanya akan tengok kita keluar pergi kerja, mesti dia akan nampak kita, dia lihat kita kena pegang satu perkataan, jangan bias. Orang kata, Joya, kau ni sejak tak make up ni, orang lelaki nampak kau kusam ya. Orang lelaki nampak kau suram. Orang lelaki nampak kau muram. Sebab bila kau tak melaram, kau nampak muram. Jawab aja, ada aku kisah, habis. Kadang-kadang perkataan kau hajau ni nak kena pakai juga pada orang yang kau hajau. Kenapa orang kau hajau apa ni? Kita patutnya dia bagi sokongan pada kita untuk taat tau. Ini dia tak sokong dah, tak sokong. Dia ajak kita balik ke pangkal jalan yang sebenarnya salah yang kita pernah buat. Make up aku tengok kau tak best lah, tak chill apa tu. Aku tengok kau tak
Ceria. You are my friend. Once you ceria, aku ceria, dia kata tau. Pada dia faham dia berhias ni ceria, bukan. Ceria ni bukan ni, ceria dia dekat hati tau. Dekat hati je. Bila bergincu dah macam Indon. Oh, Indon boleh gincu ke? Ramai tak gincu. Okey. Lagi satu. Satu jaga aurat. Satu jaga perhiasan. Lagi satu jaga apa? 3 perkara yang penting dalam kehormatan ni. Jaga pergaulan. Kesopanan. Jaga Jaga maruah. pergaulan. Maruah diri. Jaga pergaulan. Kasih pergaulan. Jaga pergaulan kat luar. Batas. Terutama kita berurusan dengan manusia. Dan manusia ni kebanyakan lelaki. Kita kena jaga pergaulan kita. Jaga percakapan kita. Ada orang lelaki dia tak segan-segan untuk gurau, cakap-cakap lucah-lucah dengan perempuan. Tahu? Dia tak segan tau. Kalau jumpa lelaki ini, warning dia. Awak jangan cakap dengan saya gini Saya bukan perempuan murahan tau. Cakap perkataan ni. Saya bukan budak wicat tolong. Dan saya tak nak dengar lagi awak cakap begini dengan saya. Tolong. Saya cakap, I'm serious on this. Cakap dia. Biar berubah muka dia. Dia berubah muka dia tak apa. Dia kata takkan serius sangat, saya gurau. Tak, betul. Gurau boleh gurau. Tapi jangan gurau benda gini. Saya ada maruah diri saya. Jangan cemarkan maruah diri saya. Okey. Berani nak cakap dengan kita. Maruah diri ni kena jaga betul-betul. Cakap dengan lelaki dia gitu, tak apa. Kalau kau pejabat dia suka gurau-gurau, benda yang double meaning kan. Nampak kita hari Jumaat, wah ceria, mentang-mentang malam Jumaat, dia cakap kita gitu tau. Dia boleh kata kita one by one tau. Kita cakap dengan baik lah, jangan cakap benda gini lah. Tak elok lah. Cakap lagi, cakap lebih serius. Jangan cakap benda gini. Suami saya je berhak cakap dengan saya gini. Bukan awak. Awak dia apa? Dengar cakap saya, lepas tu tak berani dah. Orang lelaki ni dia bukan berani sangat. Dia tengok perempuan serius sikit bukan serius 24 jam. Tangan ni kita serius sikit tak berani dah. Ustaz jangan buka rahsia lelaki Ustaz. Minta maaf. Bukan buka rahsia lelaki. Lelaki ni kadang mulut dia kau hajau. Perempuan dengar seronok ni. Dia kucing dengan ikan biasalah Ustaz. Kucing dengan ikan. Jentik dengan kucing kau sikit. Wah hajau ni kucing. Cakap mana gitu Atau WhatsApp dia. Tadi awak cakap dengan saya gini-gini, saya minta tolong. Jangan ulang perkataan-perkataan yang sama atau perkataan yang sewaktu dengannya, yang sama erti dengannya, jangan cakap dengan saya begini. Kita kena jaga maruah kita masing-masing sebagai seorang Islam. Dah, stop. Cukup. Lepas ni tak boleh cakap. Ramai orang gurau-gurau dengan lelaki perempuan double meaning je tau. Sebenarnya tak boleh lah. Lain kalau dia cakap secara kelompok tu mungkin boleh terima dah. Tapi bila dia cakap dengan kita one by one syaitan dah mula nak pancing tau. Untuk menggerakkan dua-dua ni ke arah benda yang boleh mengumpankan mereka di neraka. Tu dia kata ni, jangan berhias dan jaga pergaulan. Ada batas lah. Ada batas. Kenapa? Ini jalan kita nak masuk syurga lah. Itu je yang nak cakap apa. Ini jalan kita nak masuk syurga lah. Ini jalan kita nak masuk syurga. Lepas tu ada masa kita kena tegas pada tempat yang betul. Ada masa kita boleh terima gurauan pada keadaan yang betul. Ada masa kita boleh jadi orang yang mendengar segala masalah orang lain pada masanya betul. Ada benda yang kita tak nak dengar pada masanya betul. Itu nama dia Fatanah, salah satu sifat Rasulullah.
Jangan biar orang lelaki gurau-gurau dengan kita benda-benda yang tak elok. Kasih warning sama dia. Kasih dia kad kuning. Dah sekali cakap, aku blok kau. Okey. Ada berani? Ada. InsyaAllah Ustaz. Ada kelas? Tanya Ustaz. Mesti ada rasa malu orang lelaki lah. Tak boleh, tak apa kenal jangan cakap. Cakap seringkas mungkin dengan lelaki yang kita tak kenal. Jangan ramah, jangan ramah lelaki tau. Kita ada maruah diri yang kita jaga. Kenapa? Ini kunci nak masuk syurga. Perempuan memang lembut. Tapi tak semesti dia boleh dipermainkan. Macam mana nasyid tu? Lembutmu tak bererti, kau mudah dijual beli, kau mampu menyaingi lelaki dalam berbakti. Dah dengar nasyid ni kan? Ni nasyid baru ni. Ustaz, Ijaz. kat luar tu macam mana? Gelap tak Ustaz? Apa tak ada? Gelap Ustaz. Tak apa. Dekat ni tak hujan lagi dah. Kajang nak hujan. Sini nak hujan Ustaz. Dah hujan Ustaz. Allah. Siapa sini nyanyi sana hujan? Mesti orang sana nyanyi ni. Guru para wali tu, Bat. Oh, itulah tu. Alhamdulillah. Nyanyi kajang bentung yang hujan. Tuan suara katak ni sampai ke bentung. Semaman panas, Ustaz. Lembutmu tak bererti, engkau mudah dijual beli. Engkau mampu menyaingi lelaki dalam berbakti. Ini perempuan-perempuan yang hebat. Dahsyat lah. Perempuan yang hebat ni dahsyat. Payah nak jumpa, tapi ada. Perasaan dia boleh kontrol. Lidah dia boleh jaga. Malu dia maksimum. Sembahyang dia banyak. Dalam kitab kata, Siti Maryam ni, mak pada Nabi apa? Siti Maryam ni? Nabi apa? Nabi Isa. Nabi Isa AS. Tahu tak? Dia sembahyang sunat 1000 rakaat sehari. Antara yang guru cakap dulu, orang yang sembahyang 1000 rakaat sehari ni. Siapa tu? Zainal Abidin. Cucu kepada siapa? Sayyidina Ali kot. Sayyidina Ali. Tak silap saya lah. Atau mungkin saya salah. Dia sembahyang sunat 1000 rakaat sehari. Dulu guru kami kata Abu Hurairah sembahyang sunat paling kurang 600 rakaat sehari. Siti Maryam dia sembahyang sunat 1000 rakaat sehari. Hingga turun makanan daripada langit. Dahsyatnya dia. Dahsyatnya dia. Kita bukan nak cari jalan nak buat. Bukan kita kata nak sampai 1000 rakaat. Kita bukan nak cari jalan nak buat tambah ibadat. Kita bila dengar aja kita cari alasan. Alah dia boleh lah. Dia tak masak. Mana kau tahu tak masak? Mana tahu? Dia boleh lah. Dia tak ada anak. Kita cari alasan. Supaya nafsu ni mempertahankan diri dia. I'm okay. I'm alright, aku orang baik. Ini selalu yang orang buat lah. Patutnya kita cari jalan, macam mana nak tambah amal. Bukan cari alasan, kenapa tak tambah amal. Ini selalu orang buat lah, betul lah. Dia boleh lah, dia gini. Dia boleh lah, dia gini. Dia boleh lah, aku tak boleh. Aku tak boleh. Dia boleh, aku tak boleh. Dia boleh lah sembahyang duha 8 rakaat, anak dia 2, aku anak 5. Nampak? Kita cari alasan untuk tak buat. Patutnya kita cari alasan macam mana cara aku nak adjust diri aku supaya aku boleh buat. Dan kalau kita buat pun, bukan sebab anak kita 2. Bukan sebab anak kita 5. Kenapa kita boleh buat? Izin Allah. Sebab Allah izinkan kita buat. Jangan pelik. Kenapa dia boleh buat 5? Allah izinkan dia boleh buat 8 rakaat.
Allah boleh izinkan dia baca Quran 2-3 juzuk. Allah izinkan. Dan dia telah memilih untuk cuba buat, memilih untuk buat. Dan dia berkendak untuk buat. Dia ada pilihan pada diri dia. Nak buat tak nak buat. Tapi kalau dia telah menyusun tembok-tembok alasan depan diri dia, memang tak boleh buat. Betul tak? Any objection? Apa saya cakap tadi? No, Ada banggangan tak? no objection, sir. Betul Ustaz. Any objection? No. Ada kata saya tak setuju, Ustaz? Saya tak setuju. Nehi. No. Dia peluang ni nak cakap, tak setuju. Macam mana ni Ustaz untuk aurat ni? Tak sophisticated. Tak update, Ustaz. Saya pakai macam ni tak. Saya dipanggil outdated. What is this? What you talking about, Ustaz? Apa kau cakap ni, Ustaz? Apa kau cakap ni? Nak jaga tu apa ni? Ayahnya waktu juga. Dia kata. Ustaz, tapi kalau cakap dengan lelaki kasar-kasar lah macam warning-warning ni bahaya juga Ustaz. Kadang orang lelaki ni dendam Ustaz. Memanglah bukan lelaki dendam. Bukan lelaki dendam. Perempuan pun dendam, lelaki pun dendam, manusia pun dendam, monyet pun dendam. Bacalah mentera. Kena Kadang dia diam Buka kepang. Perempuan cakap kasar-kasar, suami diam je. Diam je. Yang diam dia bahaya. Dia tak macam time bomb Dia diam. Kali dia meletup, bergegar rumah. Ustaz, maksudnya bukan cakap dengan suami kasar-kasar. Maksudnya cakap pada orang lelaki lain lah. Yang kadang-kadang dia macam orang lelaki lain tu macam cuba nak cakap lucang dengan kita pun direct sound tu. Kita jangan cakap kasar dengan Ustaz, dia. yang diam tu yang bahaya Ustaz. Kita cakap dengan dia. Awak jangan cakap macam ni dengan saya. Awak jangan cakap macam ni dengan saya. Kita ni orang Islam, kita ada maruah. Jangan gurau-gurau saya macam ni. Jangan WhatsApp saya macam ni. Jangan WhatsApp saya nampak sihat, mentang-mentang malam Jumaat, you hantar kat saya personally tau. You jangan cakap macam ni. Kita boleh bekerja dan berkawan dengan cara yang lebih baik, lebih sihat. Kita boleh cakap. Jangan cakap dengan dia kasar-kasar. Memang, kalau orang lelaki ni, especially psycho. Yang psycho tau, tu psycho tak? Psycho. Tahu. Ada kepala yang tak betul ni. Memang dia dendam. Kau ingat aku ni bodoh sangat agama Nanti aku ajar kau agama. Memang dia gini. Sebab tu kita mesti cakap dengan bijaksana, tapi kita kena tegas hantar mesej dekat dia, benda yang patut dia jangan buat kat kita macam ni. Atau kita block dia. Dah, jangan layan. Pastilah di antara tu, mestilah memohon perlindungan Allah. Betul tak? Lapor polis boleh tak Ustaz? Dia dengan orang pun payah juga. Dia kena Buat form. laporan polis boleh tak? Boleh? Tak report polis, report MCMC. MCMC? Suruhanjaya Komunikasi. Bawa WhatsApp ni, pergi sana, cakap saya nak cakap dengan pegawai bahagian report. Buat report. Akta komunikasi. Panggil dia turun. Ada pegawai dia, Khadijah, beberapa pegawai. Saya tahu dah, saya kenal lah. Saya selalu berusaha dengan dia orang. Tunjuk WhatsApp. Ni ada orang tanya saya, dia ancam saya. Dia kata nak pukul saya. Dia orang akan panggil polis akan siasat dan akan diambil tindakan. Akta Suruhanjaya Komunikasi. Akta ni baru lagi, baru beberapa tahun ni lah. Dulu ada orang cakap dengan saya, ada orang lelaki kacau adik ipar dia perempuan. Telefon, tapi nombor tak nampak. Cakap lucah, ajak keluar. Lepas tu dia tukar nombor lain, dah pulak tukar nombor lain. Saya kata pergi report. Dia report. Dan polis dapat kesan. Polis dapat kesan. Adalah cara dia nak kesan. Kalau ada nombor dia nak kesan. Tak ada nombor pun dia boleh kesan. Akhirnya polis panggil lelaki ni. Akhirnya dia setuju untuk selesai luar mahkamah. Ini cerita betul. Betul, dia report. Kan ada akta apa tu? Assalamualaikum Ustaz. Harassment.